Tidak lama, hasrat suamiku untuk berkebun. Dalam pada itu, kesihatan suamiku tidak berapa stabil. Darah tinggi dan diabetes turun naik, di mana suamiku perlu selalu pergi ke klinik ataupun hospital untuk memantau penyakitnya itu. Suatu malam, dalam keadaan tak berapa sihat, suamiku keluar dan memandu kereta tanpa pengetahuan aku, dengan tujuan untuk ke Bandar Serdang. Tetapi kemudiannya, beliau memutuskan ke Parit Buntar kerana barang yang ingin dibelinya tiada di situ. Seorang lelaki terlihat suamiku melelong-lelong membawa kereta ke kiri ke kanan. Dia mengikuti kereta suamiku dari belakang sehinggalah suamiku terlanggar sebatang pokok di tepi jalan dan pengsan. Pemuda tersebut dan beberapa orang di situ membantu suamiku dan membawa suamiku ke hospital. Setelah itu, pemuda tersebut telah menghubungi aku dan aku amat terkejut. Hanya Allah sahaja yang tahu apa perasaanku waktu itu. Aku terus ke hospital dengan pemuda tersebut. Setelah dibuat pemeriksaan dan X-ray, tiada apa kecederaan pada suamiku. Kalau melihat daripada remuk kereta tersebut, aku rasa tentu suamiku cedera parah. Tetapi tiada apa-apa pun yang terjadi kepada suamiku. Dia memberitahu bahawa ketika itu, dia amat mengantuk semasa melanggar pokok di tepi jalan tersebut. Satu hari yang lain pula, ketika aku dan adik ipar keluar ke Bandar Serdang membeli keperluan dapur, suamiku pula tinggal seorang di rumah. Masa beliau ingin membuang air kecil, semasa berjalan menuju ke bilik air, beliau telah terjatuh dan pengsan. Apabila pulang ke rumah, aku memberi salam, tetapi tiada jawapan daripada suamiku. Aku terus meluru masuk ke dalam rumah. Aku melihat suamiku telah terlentang di hadapan bilik air dan lantai dipenuhi dengan air kencing. Melihat keadaan suamiku sebegitu, aku terus membawa suamiku ke hospital selama. Tetapi doktor menyuruh aku membawa suamiku ke hospital Kulim. Suamiku ditahan di wad dan aku dengan taat menjaga suamiku selama berada di hospital tersebut. Setelah doktor membuat pemeriksaan, didapati paru-paru suamiku telah rosak teruk akibat kuat merokok. Doktor memberitahu bahawa suamiku akan dirawat dalam jangka masa yang lama di hospital. Aku akur, walau apapun, aku akan senantiasa berada di sisi suamiku. Umpama pengembara, ku
Selang beberapa hari setelah berada di rumah, suamiku merasa tidak selesa. Badannya berpeluh dan nafasnya sesak. Aku merasa amat bimbang melihat keadaannya. Aku mencadangkan kepada suamiku agar dia dibawa ke hospital, tetapi suamiku enggan pergi. Dalam keadaan bimbang dan memandangkan keadaan suamiku yang tidak berapa stabil, aku telah menelefon anak-anakku di Kuala Lumpur agar segera pulang ke Serdang. Sesungguhnya, Allah Subhanahu Wa Taala lebih menyayangi suamiku. Setelah bertarung beberapa bulan dengan kesakitan, akhirnya suamiku kembali ke rahmatullah. Aku redha akan pemergiannya memenuhi ilahi. Semoga roh Allah yarham suamiku yang amat aku kasihi dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan diampunkan dosa-dosa beliau serta ditempatkan bersama orang yang beriman dan beramal soleh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam dakapan senja ku renungi sinar matamu berat rasa melepaskan di kau pergi. Hembusan layu lemah lembah
Selang beberapa lama setelah habis edah, aku bertekad dan mengambil keputusan untuk pulang ke kampung halamanku di Selayang Baru dan tinggal di rumah pusaka orang tua di mana abang dan kakakku tinggal. Kini, walaupun aku bersedih akan pemergian suami tersayang, tetapi aku gembira kerana dapat bertemu dengan sahabat-sahabat lama di pos Malaysia dan sahabat-sahabat tentera wataniah. Pada bulan Februari lalu, admin grup WhatsApp X Semboyan telah mencadangkan untuk mengadakan pertemuan ke Teluk Batik. Di kesempatan ini, aku mengambil peluang untuk bertemu sahabat-sahabat aku semasa di skuadron Semboyan ke-11 Askar Wataniah. 3 hari 2 malam kami berjumpa di sana. Aku seronok bertemu dengan mereka. Kami bercerita pengalaman semasa menyertai Askar Wataniah, bercerita pengalaman hidup setelah berkahwin, mempunyai anak-anak dan cucu-cucu serta bermain pelbagai game. Dalam pada itu, ada yang mengambil kesempatan pergi ke Pulau Pangkor. Rasa tidak ingin berpisah dengan teman-teman yang lama tidak kutemui. Masing-masing menitiskan air mata semasa bersurai kerana masing-masing pulang ke negeri masing-masing. Entah bila lagi sebenarnya kami akan bertemu semula. Setelah itu, pada 12 hingga 13 Mac 2022, kami buat reunion kecil-kecilan di Shah Alam Selangor. Reunion itu aku namakan RUSA, RUSA ataupun Reunion Shah Alam. Kerana seronok ke Teluk Batik, aku ingin mengulangi kegembiraan bertemu mereka lagi. Ramai yang ingin turut serta di RUSA, tetapi oleh sebab masing-masing ada pelbagai urusan, cuma kami berempat saja yang menyertai reunion tersebut. Walaupun berempat, aku amat seronok dan sangat gembira dengan pertemuan tersebut. Kami saling bertukar-tukar hadiah, mengadakan peraduan mewarna dan bermain batu seremban. Oleh sebab tidak merasa puas dengan perjumpaan di RUSA yang hanya 2 hari 1 malam, sekembalinya dari RUSA, aku telah mencadangkan agar kami membuat reunion sekali lagi. Kali ini, kami mencadangkan untuk pergi ke Pulau Langkawi. Aku telah menguar-uarkan cadangan aku di dalam grup WhatsApp Teluk Batik. Tetapi kurang mendapat sambutan. Hanya 8 orang yang menjawab ingin turut serta kerana masing-masing sibuk dengan hal masing-masing. Oleh kerana aku perlu menempah awal tiket penerbangan dan ditakuti kehabisan, tinggallah kami berenam yang bersetuju ke Langkawi pada 28 hingga 30 Ogos 2022. Kami telah menempah homestay di Agoda serta pengangkutan berserta dengan pemandu untuk memudahkan urusan melancong kami. Aku merasakan betapa seronok dan gembiranya kami semasa berada di Pulau Legenda itu. Apa tidaknya, sahabat-sahabat yang pergi ke RUSA juga turut sama. Kami pergi ke tempat-tempat melancong dan membeli belah di sana. Masing-masing membelikan anak-anak dan cucu-cucu mereka coklat sebagai buah tangan. Andai diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, aku berhasrat untuk mengerjakan umrah bersama dengan sahabat-sahabat kesayanganku ini. Hasrat ini telah pun aku suarakan kepada sahabat-sahabatku. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan niat suci kami ini. Dalam pada itu, untuk melepaskan kerinduan, aku sering menghubungi sahabat-sahabatku melalui WhatsApp dan kadangkala membuat panggilan video serta bersembang di laman maya. Aku berharap agar silaturahim yang kami bina ini terus terjalin kukuh selagi hayat di kandung badan. Semoga ia berkekalan hingga kami menutup mata dan juga sehingga ke jannah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nukilan Nurul Izzah, Selayang Indah, Selangor. Sepihak dari mimpi terpahat pada hati, kusangka kesempurnaan ikatan berpanjangan. Hakikat
kehidupan telah pun mendedahkan diriku ini pada kenyataan. Engkau bukan lagi menjadi milikku. Aku tidak mungkin menjadi milikmu. Sesungguhnya masa merubah segalanya, sehingga amat ketara telah sembah irama lagu, telah sembah irama lagu cinta. Parut yang kau tinggalkan sungguh tak kelihatan. Bisanya kepedihanku alami sendirian. Setihan dari luka walau cukup menyiksa, mengajak aku menjadi dewasa.